Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Shah Alam, pagi ini bersendirian, berkelana sebentar, sebab memang ada urusan, tak dapat bersama. Saya nak berkongsi peribahasa yang berbunyi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Perkongsian ini hanyalah lontaran pandangan saya, mungkin tidak tepat ataupun bertentangan dengan pandangan rakan-rakan media sosial. Tapi jika dia memberi sedikit faedah, semoga memberi manfaatlah. Saudara-saudari rakan media sosial yang saya raikan, peribahasa ini bukan pasal gajah atau kuman. Walaupun tak pernah melihat kuman pun dengan mata kasar, ia adalah pasal kebersamaan. Kenapa gajah dan kuman dijadikan subjek, saya tak pastilah. Saya tak fikir juga orang dulu pernah melihat kuman, tapi mungkin nak melihat bagaimana dia sangat berbeza. Pertamanya keadilan. Keadilan itu just. Dia adalah meletakkan pada konteks dan keadaannya. Melihat sesuatu, meletakkan pada tempatnya. Itu pertamalah. Misalnya kalau kita ada anak sekolah rendah dengan belajar universiti, tak mungkin kita boleh wajar memberi duit poket sama. Kalau anak sekolah bagi 500, anak yang belajar universiti pun 500 sebulan. Kepada anak sekolah rendah sukalah dia, tapi kepada anak sekolah yang belajar universiti ni tentulah dia merasakan tidak adil, walaupun sama. Ataupun kalau kita membagikan harta pusaka, kita mesti melihat kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Maka keadilan itu mesti dilihat kepada undang-undang yang tersurat, yang telah ditulis, yang menjadi amalan, yang diterima sebagai satu peraturan hidup dan mempunyai kesan undang-undang. Jadi kalau begitu, enactment keluarga Islam itu sentiasa terpakai dalam menyelesaikan masalah keluarga Islam. Ataupun kalau kita memberi keuntungan sebuah syarikat, misalnya berdasarkan purata atau berdasarkan kepada share yang kita ada. Tidak ada orang yang tak ada share dapat untung, tak mungkin. Itu salah. Jadi peraturan akta syarikat itu sentiasa dirujuk untuk memberi keuntungan syarikat. Itu satu keadilan. Apa itu saksama? Saksama senang je, sama rata. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Jadi kalau makan sikit sama sikit, orang kurus tak ada masalah. Orang yang banyak makan ni tak adil lah kan. Dia banyak makan. Jadi misalnya kalau Perdana Menteri PMX kita lah, sudah tentulah dia seboleh mungkin menjaga rakyat ni sama rata, sama adil. Tidak ada rakyat yang terpinggir. Melihat kepada konteks tadi dan undang-undang, semua akan merasa apa juga yang ada. Jadi tetapi tidak mungkin berlaku sebab Perdana Menteri pun ada keutamaan, rakan-rakan politiknya yang bersama berjuang yang menjadi keutamaannya. Jadi saksama ini kadang-kadang susah berlaku, kecuali tadi ada undang yang mengawal kebersamaan itu. Semua rakyat mempunyai hak untuk belajar, semua rakyat mempunyai hak untuk bersuara mengikut undang-undang. Semua berhak mengundi siapa menentukan pemimpinnya. Tapi dalam perlembagaan tersebut dengan jelas ada hak istimewa. Ada kedudukan istimewa raja-raja, ada kedudukan istimewa bahasa Melayu. Jadi sudah tentulah akhir sekali yang paling besar. Bagaimana Islam itu sebagai asas Malaysia ini. Saudara-saudari yang saya raikan, jadi peribahasa ini terlampau idealistik, memberi sama rata dengan penuh keadilan. Macam susah sikit lah. Sebab apa? Saya sebut 3 perkara ni lah. Bunyi burung baru dengar. Blower, pekerja-pekerja Bangladesh semua kuat. Saudara-saudari yang saya raikan, 3 perkara yang saya nak kaitkan tentang peribahasa ini adalah di mana mungkinlah kita mesti bertindak one for all for one.
Tak kira lah syarikat ke pertubuhan ke masyarakat, dia harus diurus dengan telus, tuntas dan semua faham. Tidak ada yang tidak dinyatakan dengan jelas menyebabkan salah faham. Bila orang salah faham bertindak salah. Semua orang keingat, semua orang sama penting. Ahli masyarakat sama penting. Tidak ada yang beri keutamaan, tidak ada yang dipinggirkan. Semua orang harus menyumbang, membantu, menyokong syarikat atau pertubuhan. Semua orang berhak menentukan bagaimana syarikat ataupun komuniti itu berjalan sebaik-baiknya. Tidak ada yang tercecer, apatah lagi mencecirkan diri. Itu kunci pertama. Keduanya, peribahasa ini adalah pasal keperluan hidup, kebersamaan, kekitaan, sense of belonging. Semua harus berfikir apa juga yang ada di depan mata juga hak orang lain. Jalan raya pun hak orang lain juga. Jangan ingat seorang je nak memandu kereta, suka tingkau selaju-lajunya. Bukan itu saja. Surau punya tu juga. Semua orang boleh semayang kan. Dengan kau seorang semayang terkangkang sebesar-besarnya berdiri kan. Cakap sekuat-kuatnya orang nak semayang juga. Contohlah. Jadi kena ingat orang lain. Ingat orang lain. Jadi soal kebersamaan kita ini, kita harus selalu sebaik mungkin bertindak adil. Adil tadilah. Meletak kepada tempatnya dan ikut undang yang ada. Dan juga harus sama. Tapi janganlah semuanya sama. Ada yang betul dapat lebih kan. Kemudian janganlah cuba mengenepikan orang pula. Sebab tak suka, kita terbawa-bawa, ketepikan dia. Kita selalu kata orang delete dia lah. Macam tak nampak je. Ketiga, peribahasa ini ialah bagaimana mengajak kita jangan sekali-kali bersikap tamak dan sombong lah. Tamak itu apa? Tak pernah cukup pun apa yang kita ada kan. Apatah lagi tidak pernah bersyukur. Sentiasa merasakan kita dapat sikit, sentiasa kita rugilah. Dalam keadaan kita sentiasa merasakan kita tidak wajar diperlakukan. Tidak berlapang dada lah. Atau sombong. Sombong ni bukan minda sedar. Dia adalah penyakit hati lah, yang dipasak kuat dalam perasaan, yang menjadi cara berfikir separa sedar itu. Apa itu? Memandang tinggi diri sendiri. Pada yang sama, memandang rendah orang lain. Maka sentiasa melihat kepentingan diri itu lebih segala-galanya. Sentiasa tidak nampak kepentingan orang lain. Itulah sombong. Kita ni terlampau obses diri sendiri. Lupa pasal orang lain. Jadi itulah dia yang nak dibawa. Orang tua, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Walaupun tak ada orang makan gajah ni pun nak dilapar. Pasal apatah lagi hati kuman, siapa peduli kan. Nampak pun tak. Jadi saya nak tutup lah. Peribahasa ini adalah pasal keadilan dan kesaksaman. Tidak pernah adalah sukar kecuali yang Maha Esa. Seseorang itu bertindak adil dan saksama. Sebab tadi itulah, lihat konteksnya dan undang-undang yang ada. Saya nak bawa satu cerita lah. Constitution of India. Mungkin saya silap kot. Katanya the equality of India bermaksud not all people are equal. Itulah kebersamaan, kesamaan. Tidak semua rakyat India itu sama. Itulah maksud equality of India ni. Malaysia pun begitu. Kita semua rakyat sama hak. Tetapi walau bagaimanapun, dalam masa kita meraihkan semua orang rakyat berhak bersekolah, berhak bersuara, berhak menerima faedah ekonomi yang dijana oleh negara, pada masa yang sama hak istimewa orang Melayu itu tetap dijaga. Bahasa Melayu itu tetap unggul, tak boleh lagi tukar. Raja-raja Melayu itu tetap berada di tempatnya. Dan paling penting sekali, Islam itu lebih dari yang lain, walaupun agama lain boleh diamalkan. Sekian, semoga berfaedah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.